والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم رزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. اللهم افتح علينا أبواب الفهم والعمل كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Dan jangan ada kamu seperti mereka yang kami berikan kitab daripada orang yang dahulu, daripada kamu. Maka panjang atas mereka itu masa, maka keras hati mereka itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang umat-umat yang terdahulu. Maka ada umat-umat yang terdahulu Allah memberi mereka umur yang panjang. Ada umat yang terdahulu umurnya sampai 1000 tahun. Maka dalam waktu umur yang panjang diberinya nikmat kesihatan yang berpanjangan. Dan diberi juga harta dan seumpamanya. Akibat daripada itu, masa terlalu lama panjang, maka mereka lupa kepada Allah dengan menentang nabi-nabi mereka. Maka jadilah hati mereka itu keras. Keras hati mereka itu. Keras itu lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian keras hati mereka itu. Keras hati mereka itu sebagaimana kerasnya batu, atau asyaddu qaswa, ataupun lebih keras daripada batu. Kerana dikatakan keras itu tidak memberi kesan kepada peringatan. Macam batu yang keras, kalau diketuk batu yang keras itu tak beri kesan, maka hati tidak terkesan dengan peringatan, walaupun yang menyampaikan itu di kalangan para nabi dan rasul. Itu umat-umat yang terdahulu. Maka di sini mengatakan bahawa umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umurnya tak panjang, antara 60 hingga 80. Kalaulah diberi lebih, itu Allah memberi maknanya tambahan. Dan sekali itulah kebanyakannya. Maka dengan umur yang pendek ini Allah memberi istimewa pada umat Muhammad, yakni dengan amalan yang dikadirkan. Maka ada orang yang amalnya umurnya pendek, tapi amalnya bagaikan ratusan tahun hidup, kerana Allah memberi gandaan di atas amal-amal yang ia lakukan. Kalau orang berzikir sebagai contoh, habis dia berzikir, tak kira subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ataupun astagfirullah, apa-apa saja, lepas itu dia pun kata fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dia kata macam itu. Maka amalannya itu memenuhi langit dan bumi. Maknanya mengikut bilangan ciptaan Allah Ta'ala. Allah menggandakan pahala. Maka demikianlah dikatakan, kata Tuan Guru Haji Yaqub Al-Mahum, salah seorang guru saya, dia kata buatlah amalan walaupun sedikit tapi gandaan besar. yakni carilah amalan yang sedikit tapi gandaannya itu besar.
Maka dalam kita yang umur pendek ini, angan-angan pendek itu lebih baik daripada angan-angan panjang. Bukti orang yang angan-angan pendek itu mereka beramal ibadat. Tapi bagaimana cara mereka beramal ibadat? Yang pertama, mencari kelebihan-kelebihan pada ibadat itu. Kelebihan pada ibadat. Sebab itu ketika mana Nabi kata pada salah seorang isterinya yang sebelum subuh sudah ada tempat tadi di tempat sembahyang berzikir. Sampai Nabi cerah dah, balik pula ke rumah masih ada lagi di situ. Nabi tanya, begini keadaan kamu daripada tadi sampai sekarang? Ya. Maukah aku bagi amalan dengan kalimah ini lebih afdal daripada duduk daripada tadi sampai sekarang? Mau ya Rasulullah, itu yang kalimah saya baca tadi. Fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dengan satu perkataan ini lebih afdal daripada yang kamu duduk daripada pagi sampai petang. Contohnya begitu. Sampai ke waktu duha. Maknanya berganda pahala. Apatah lagi kalau dikatakan bahawa amalan yang afdal itu dilakukan sebanyak yang boleh. Maka dia mencari amalan yang afdal lalu diperbanyakkan dia supaya hidup pendek tapi amal panjang. Yang kedua, buatlah amalan yang memberi manfaat pada orang lain. Kita buat amalan kita sahaja, ya memang benar, dapatlah. Tapi kalau kita buat amalan memberi manfaat pada orang lain, kita dapat di atas manfaat orang lain lakukan tadi. Kitalah orang yang menunjuk kebaikan. Lalu kebaikan itu diikuti. Kita mendapat pahala mengikut betapa ramai orang yang mengikuti kebaikan yang kita tunjuk. Kita memberi manfaat pada orang. Maka dengan manfaat itu, setiap amalan yang orang lakukan itu daripada manfaat yang kita beri, kita akan dapat pahala. Kita pun membantu, contohnya membina masjid, membina madrasah. Maka setiap orang yang beribadat di dalam masjid ataupun dalam madrasah, kita dapat pahala. Kenapa? Kerana amalan kita memberi manfaat kepada orang lain. Jadi untuk mendapat pahala yang banyak ini, hendaklah kita ini melakukan amal yang memberi manfaat kepada orang lain. Maknanya. Baik. Lalu dikatakan bahawa fatala alaihimul amal, lalu Allah Ta'ala beri masa yang panjang. Apabila masa panjang, maka jadilah hati mereka keras. Maksudnya apa? Siapa yang angan-angan panjang, hatinya keras. Walaupun umat akhir zaman ini dia tak umur panjang, tapi angan-angan panjang. Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru al-fasada. Adakah kamu ini bercita-cita nak hidup sampai 1000 tahun? Nak cita-cita sampai nak hidup sampai 1000 tahun. Besarkan rumah yang akan kita duduk nanti lepas kita mati. Apa dia? Rumahnya itu, ya ini rumah kita di alam barzah itu biar besar. Supaya selesa kita dapat nikmat. Ada satu orang wali Allah, namanya Habib Ali. Beliau duduk di Batu Pahat, sudah meninggal. Habib Ali Batu Pahat orang panggil. Ali Idrus beliau ini soleh, orang datang rumah dia sentiasa datang. Kalau orang datang niat tak baik, dia tahu dengan izin Allah. Ada satu orang kaya itu datang rumah dia, tengok kesian Habib duduk rumah kecil saja. Sedangkan ramai tetamu setiap hari pun datang. Kalau boleh biarlah rumah besar untuk sesi pada tetamu. Maka diberinya pada Habib duit yang banyak. Buat apa duit ini? Ini duit untuk Habib beli rumah. Beli rumah. Habib ambillah. Dan Habib janji tu beli rumah. Habib pun ambil, tak apa Habib janji, tak apa saya beli rumah. Maka ditinggalkannya, selang beberapa lama dia pun datang. Maka dia datang, dia duduk fikir besar mana Habib buat rumah. Maka dia pun cuba tanya orang. Takut-takut Habib pindah ke mana-mana. Tak, rumah dulu juga. Maka pergilah dia jumpa Habib. Hairan dia. Lalu dia bertanya pada Habib,
Habis janji kan, habis nak beli rumah, duit saya bagi. Kata habis saya dah beli dah. Oh, mungkin habis beli rumah kat lain, tapi nak duduk di sini. Habis dah habis beli rumah tu di mana? Kata habis saya beli rumah tu dalam syurga. Rumah dah beli tapi dalam syurga. Heran dia, rupanya duit tu diinfak fisabilillah. Habis duit tu dah diinfak dengan harapan dapat rumah dalam syurga. Ini orang-orang soleh, pandangan dia tak sama dengan pandangan kita. Jadi jaga-jaga kita, apa yang kita kumpul kita tinggal. Maka yang kita bawa kita tak kejar. Kita kejar benda yang kita tinggal. Benda yang kita tinggal kita kejar, benda yang kita tinggal kita impikan. Benda yang kita tinggal kita harapkan. Benda yang kita bawa kita tidak impikan. Benda yang kita bawa kita tidak kejar. Kita tidak mencari bekalan. Maka binasa. Cukup kalau orang itu sudah memikirkan tahun depan begini, akan datang begini, minggu depan begini, maka dia sudah termasuk orang yang angan-angan panjang. Pikiran orang yang angan-angan pendek adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Sesungguhnya orang bijaksana itu adalah orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Muhasabah dosanya, muhasabah amalnya sedikit. Muhasabah amal sedikit. Muhasabah dosa banyak. Kalaulah muhasabah amal banyak, dosa sedikit, alhamdulillah. Kata Imam Ghazali, kalau kamu hitung-hitung, kamu jaga lidah, jaga mata, semua amal kamu, amal ibadat banyak, maksiat sedikit, kamu bersyukur pada Allah. Tapi yang di muhasabahnya apa? Di muhasabahnya amal sedikit, maksiat banyak. Maka mandana nafsahu, orang yang sentiasa menghitung. Bahkan menghitung dirinya bahawa besok beliau akan mati. Besok akan mati, amalnya sedikit. Bagaimana keadaannya amalnya sedikit? Dan menghitung lagi tentang kedudukannya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wal-iyazubillah. Maka dikatakan bahawa siapa orang bijaksana wa alima lima ba'dal maut, dia beramal untuk membawa pulang selepas mati. Amalannya untuk kematian. Wal ahmaq, orang yang tidak bijak. Maknanya lawan pada cerdik tak bijak lah. Bahasa lembutnya kita kata kurang bijak. Manittaba'a nafsahu hawahu, dia itu maknanya mengikut akan hawa nafsunya. Maka ikut hawa nafsu. Kita begitu. Disuruh kalau boleh tidurnya kurang. Kalau boleh disuruh cakapnya juga kurang. Kalau boleh disuruh makan, minum juga kurang. Maknanya. Dan disuruh juga kita kurang bergaul. Semuanya untuk apa? Untuk menyibukkan diri pada ibadah. Kurang bergaul pergi ke mana? Pergi ke masjid, pergi ke madrasah, pergi ke pusat pengajian. Buat apa di rumah kurang bergaul? Itu kurang bergaul duduk di rumah berzikir, baca Quran. Baca Quran, berzikir, bulan Rajab mau khatam juga. Walau macam mana pun mau khatam juga Al-Quran. Maka dibacanya Wallahu ahad 3 kali, khatam. Yang dikendaki 30 juduk dibaca Wallahu ahad 3 kali. Maka duduk di rumah begitu sebenarnya yang diperintahkan, supaya kita ini orang yang beruntung. Kerana Nabi sebut dua nikmat ini orang tak guna dengan baik. Apa nikmat? Nikmat sehat. Kemana sehat kita? Sebab itu ada orang mak saleh, setiap kali dia sakit, dia akan menganggap sakitku ini bawa ke mati. Hingga setiap kali dia sakit, supaya hatinya ingat, supaya dia berkata nanti, maknanya bila mati saja teringat. Ini kalau sakit saja teringat selalu, ini sakit aku bawa pada mati. Kita baru sakit, nanti sehat nak jalan, baru sakit, baru sehat. Dia ulama dahulu dikatakan, kami kalau sakit, kami sangka sakit itu akan terus mati.
Dan kalau kami sehat, kami sangka sehat itu sekali je. Lepas pada ni tak ada lagi sehat. Lepas kalau sakit terus mati, maka diguna kesempatan sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Maka rugi kita. Dua yang rugi, yang pertama kesihatan, yang kedua masa lapang. Kita masa lapang itulah kita tengok drama. Masa lapang itulah kita dah sibuk benda-benda lain. Tapi kalau masa lapang itu, alhamdulillah para jamaah muslimat kena ada tasbih di tangan. Tasbih di tangan. Hari ni 500, esok 1000 dulu. Sudah apalah, asal ada semua zikir. Asal ada zikir, digunakan masa untuk berzikir kepada Allah. Amalan yang afdal itu antaranya zikrullah. Baik, lalu dikatakan bahawa qasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka tadi. Tanda orang hati keras itu apa? Tanda orang hati keras itu tidak menangis di atas dosa. Tidak menangis atas dosa itu hati keras. Maknanya. Yang kedua tidak merasa rugi luput kebaikan. Boleh sembahyang awal waktu, tak apalah, kayak gila, sembahyanglah lewat, tapi tak rasa rugi, tak ada apa-apa pun. Tak ada terasa, ya Allah, namaku tidak tercatat orang yang awal solat. Tidak merasa rugi keluputan ketaatan. Ketaatan yang kita luput tak rasa rugi. Maka ini juga tanda hati keras. Waliyazubillah. Dan yang ketiga, tanda hati keras. Tanda hati keras merasa cenderung ataupun seronok dengan maksiat. Maknanya, kalau baca Quran tak sedap rasa baca Quran. Dengar Quran tak sedap. Tapi kalau dengar lagu sedap. Itu bahaya kita. Itu penyakit kita. Sebab itu sedar tidak sedar kita duduk dalam apa? Kita duduk dalam hati yang berpenyakit. Merasa dirinya sehat, sebenarnya duduk dalam keadaan sakit. Sakit penyakit dalam hati lebih bahaya daripada penyakit jasad. Yang ditakuti penyakit jasad, habis pakai topeng belaka hari ini. Takut. Takut. Saya dapat mesej tolong Ustaz, saya kena corona rasanya. Mesej tolong doakan saya, dia tengah sakit hari ini. Jadi maknanya takut. Kata orang soleh, penyakit jasad itu tidak seberat penyakit batin, penyakit hati, penyakit maknanya. Kerana penyakit jasad itu menghapuskan dosa, penyakit batin menghapuskan pahala. Penyakit jasad itu, orang sakit jasad, apa-apa sakit, sakitlah dia. Ada orang sakit kanser. Sakit kanser ni dihilang dengan ayat Quran sebenarnya. Ada orang baru bagi tahu kata nak mati dah, tahap 4 dah. Lalu mula ada. Amal apa zikir dengan ayat-ayat Quran yang tertentu. Maknanya, maka penyakit jasad ini dia menghapuskan dosa kalau dia sabar. Dia sabar, dia sakit, dia sabar, maka sakit itu menghapuskan dosa. Tapi penyakit sakit batin itu menghapuskan pahala. Apa buktinya? Tengok Nabi SAW bersabda, iyyaku wal hasada, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhkan kamu daripada penyakit dengki. Penyakit dengki ini memakan pahala kamu sebagaimana api makan kayu api. Maka demikianlah penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit sombong, takabur, berasa kita sudah soleh, ujub dan suka dipuji, ataupun penyakit mencari kelebihan pada orang lain, dan sebagainya. Itu menghapuskan pahala. Penyakit inilah yang bila bangkit tidak ada pahala. Kenapa? Dimakan oleh penyakit hati. Umpama satu kandang itu diletaknya kambing yang banyak, dalam kambing banyak ada seekor harimau. Wah, ni kambing kau kurang. Kenapa? Dimakan setiap hari. Maka demikianlah yang memakan pahala penyakit yang ada dalam hati. Penyakit batin, penyakit hati. Itu bahaya. Itu kesan. Qasat qulubuhum, keras hati mereka itu.
keras hati mereka. Yang ketiga, kecenderungan kepada maksiat. Itu membawa kepada keras hati maknanya. Dan yang keempat, apa makna keras hati pula? Tanda yang keempat. Tanda yang keempat ini yang kita kena ni. Apa dia? Keras hati, tidak merasa lazat nikmat dalam ibadat. Maka beribadatlah bermalas-malas. Sakit sungguh, baru nak tidur, bang pula. Marah kita. Orang baru tidur, tengok mengatur, tiba-tiba bang pula. Sakit sungguh, bangun juga lah. Bermalas-malas, tidak berlazat. Tidak berlazat dalam ibadat, tidak merasa suka dalam ibadat. Tahu tak, nikmat apa yang sudah datang ke dunia ini? Nikmat munajat malam hari. Dah cari duduk lah. Duduk malam hari pukul 1, pukul 2, jangan ada orang lain semua tu. Lepas tu duduk seorang, selawat banyak-banyak, lepas tu munajat dengan Allah. Allah nikmat sungguh. Saya tanya orang, saya pun tanya orang tu. Maknanya kita pun tak ada pengalaman juga, tapi tanya orang baca dalam kitab pun gitu. Nikmat bersama dengan Allah di malam hari ini nikmat yang besar. Kalau sudah rasa nikmat, tunggu malam. Bila malam ni nak duduk munajat dengan Allah. Pukul 12 dah siap-siap dah. Pakai jubah, pakai apa pun, minyak wangi semua, duduk setiada, mulalah munajat. Dah tidur pagi. Lepas tu tidur dalam kuliah. Maka dikatakan bahawa antaranya itu tidak merasa lazat nikmat di dalam ibadat. Makna itu tanda hati keras. Tanda hati keras. Yang kelima, tanda hati keras itu. Apa dia tanda hati keras? Tanda hati keras itu adalah menangguh-nangguhkan amal yang baik. Marilah pergi kuliah minggu depan lah. Maknanya minggu depan lah. Satu, itu tanda. Dan yang seterusnya, tanda hati keras, tidak menerima nasihat. Saya sudah bagi tahu dah, kalau orang tak terima nasihat, bagi pizahan. Baru dia terima, baru dia makan. Nasihat tak makan, bagi pizahan. Kemarin lagi ceramah, orang tanya, Ustaz macam mana? Satu orang tu bagus tak? Baca Quran sama, tapi kuliah maghrib pun dia baca Quran. Mana afdal? Saya kata suruh dia berhenti baca Quran, tengok kuliah maghrib, ilmu. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi masuk dalam masjid, ada orang baca Quran, ada orang bercakap tentang ilmu. Maka Nabi duduk dalam majlis yang membicarakan ilmu. Datang golongan orang baca Quran tadi, tanya Rasulullah, sebab apa pilih majlis ni? Tidak. Baca Quran masing-masing, majlis ilmu mampak ramai. Mampak ramai. Dia tanya nak dengar macam mana Ustaz? Payuh dia gitu. Tak apa, hantar baca hadis saja, dia dengar, dia faham dah. Dulu anak ada satu orang cerita ke dia. Dulu ada satu orang, dia ni bagus, dia hantar anak dia pengajian. Masa tu kita buka kelas Iqra, ajar budak-budak. Maka saya dapat tahu ayahnya tidak sembahyang, tapi hantar. Nak nasihat macam mana ayah dia? Tak payah nasihat, kita panggil dia, kita ajar. Baca nasihat, sepohong kayu daunnya ribut. Sebab bunganya satu buahnya. Apa gunanya hidup 1000 tahun kalau tidak apa? Tidak sembahyang. Balik setiap hari membaca nasi depan ayah. Jadi dia balik ni sepohong kayu. Ayah kata macam kata aku je. Baru saya dapati bahawa sampai sekarang ayah sembahyang. Maknanya kalau tak sembahyang nak nyanyi pula. Tak apalah, hati lembut lah tu, maknanya dapat terima nasihat. Maka terima nasihat itu maknanya hati yang lembut. Baik. Lalu dikatakan bahawa maka apabila engkau panjangkan cita-citamu, apabila kamu memanjangkan cita-citamu, yakni apabila kamu merasa bahawa umurmu masih lagi panjang, merasa umurmu masih lagi panjang dan merasa bahawa lagi jauh lagi kematian bagi diri kamu. Tambah lagi nak mati, tak ada sakit benda pun, cek ada hospital. Hospital kata tak ada sakit apa-apa pun. Tidak ada apa-apa pun.
Mari datang sahabat saya, bagi salam, telefon keluar. Mula dia tanya, kenal tak dia? Saya pun tengok tak berapa jam lah. Saya pun pergi dekat. Lah, saya pun sebut nama dia betul. Betul lah, kata. Kira berapa tahun dah kita tak jumpa? Dia kira 25 tahun dah. Lama tak jumpa. Talian kasih. Tapi beliau ini jalan tongkat. Sama tua dengan saya. Jalan pakai tongkat. Lepas tu muka dia berubah. Tengok macam 50-an dah. Maknanya, tanya dia kata dia sakit. Dia sakit. Tapi sakit dia bagus. Sebab apa? Sakit dia ni lebih banyak ingat kematian. Ingat kematian. Yang sihat ni, dia kata hantar tak berubah, dia kata. Yang sihat ni dah ingat kemati. Yang dia tu, Masya Allah. Bukan tongkat dah dia. Maknanya, tapi ingat kemati. Saya tu memikir bagus dia pada kita. Bagus dia. Kenapa? Kerana orang yang merasa hampir dengan kematian itu lebih lembut hatinya daripada orang yang merasa lambat lagi mati. Maka dia kata, kalau kamu panjangkan cita-cita kamu, nascaya sedikitlah amal ibadat kamu. Kalau kita panjang, apa makna panjang cita-cita? Merasa diri kita ini masih panjang lagi umur, merasa kematian itu lambat lagi pada kita. Maknanya ada lagi orang sakit pada kita tak mati-mati, dah kita sehat takkan nak mati dulu. Dia tak tahu. Dia tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang, Allah Taala kata tidak awal, tidak akhir, walau satu saat. Walau satu saat, tidak awal, tidak akhir. Maknanya ada satu orang itu, Malikul Maut itu, diperintahkan oleh Allah, kamu cabut nyawa si anu bisa anu di tempat ini. Maka malaikat itu tunggu tempat tu. Tak ada mari-mari. Tak mari-mari pun. Maka tinggal beberapa minit lagi, tak lama dah. Tinggal beberapa, mana tak lama dah. Malaikat kata tak datang lagi. Patutnya dia sudah ada di sini. Maka malaikat itu pergi. Tengok dia ada dengan Nabi Allah Sulaiman. Dia dengan Nabi Allah Sulaiman. Maka bila datang Malikul Maut itu, Nabi Allah Sulaiman kenal itu Malikul Maut. Orang tadi dia tengok Malikul Maut yang menyumpai manusia biasa, dia jadi takut. Dia tolong, dia pun kata pada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, tolong bawa aku di tempat ini, aku takut orang. Maka Nabi Sulaiman pun arah bala tenteranya pergi di tempat yang jauh. Nabi Sulaiman buat lari orang tadi. Malikul Maut pun jumpa Nabi Sulaiman. Jumpa Nabi Sulaiman, bercakap, kata Malikul Maut nak jalankan tugas ni. Tadi aku tengok orang tu tak ada, aku nak pergi sana balik. Dia pergi sana tengok orang tu ada. Orang tu lah yang bisi atau aku linu. Rupanya Malikul Maut pun memang di situ dah tempat dia. Dia yang pilih, dia yang minta hantar di situ. Dan di situlah yang Allah beritahu pada Malikul Maut, tolong cabut nyawa dia. Adat kata kalau hidup kabur, lambat lagi sampai tempat tu. Tapi oleh kerana sudah ajal dia, ajal dia, maka sampailah di situ. Maka ajal ini tak kira sihat, tak kira sakit, tak kira muda, tak kira tua, tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira orang biasa, tak kira orang alim. Tetapi mati ulama musibah besar. Betul? Kalau matinya ulama, musibah besar kepada orang awam. Mati pemimpin, ganti hak baru. Okey, baik. Maka dia kata, sedikitlah taat kamu dan kemudianlah taubatmu, maka kamu akan jadi orang yang menangguh-nangguh taubat. Jangan duk tangguh-tangguh taubat. Taubat itu kena segera. Kerana kita tidak tahu kematian kita. Wajib kita bertaubat. Kenapa wajib? Kerana kita adalah orang yang berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam manusia itu melakukan kesalahan.
Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Para jamaah, taubat bukan sekali. Malam tu menangis malam itu, patut esok doa lah. Bukan begitu. Taubat itu kena sentiasa. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih cinta kepada orang yang banyak taubat. Banyak bertaubat kepada Allah. Maka bila bertaubat, dihapuskan dosa oleh Allah. Maka malangnya, bahayanya, kerana menangguh taubat. Datang satu iblis kepada orang saleh, kamu dah banyak buat amal ibadat, aku tengok kamu 40 tahun lagi baru mati. Jadi beginilah, buatlah maksiat dulu 20 tahun 20 tahun baru taubat. Oh ya sungguh. Rupa-rupanya oleh kerana percaya perkataan iblis syaitan tadi, dia pun ambil jalan buat maksiat, mati terus esokan. Dia percaya dengan maknanya kata-kata iblis tadi. Maka demikian, disuruh kepada kita jangan menangguhkan taubat. Siapa yang menangguhkan taubat, termasuk dia orang yang bercita-cita panjang, dan orang yang menangguhkan taubat juga termasuk orang yang hatinya keras. Maka dikatakan terkemudianlah taubatnya. Bila sudah terkemudian taubat, banyaklah maksiat. Banyaklah maksiatmu, maka banyak maksiat. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat zahir ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu apa? Maksiat zahir. Banyak maksiat itu, itu yang kecil itu. Seperti apa maksiat itu? Seperti maknanya kata ulama, kalau memandang benda haram itu dari awal-awal itu, pertama selah maknanya dimaafkan. Yang kedua dosa. Dosa itu masih lagi dosa kecil, antaranya. Tetapi kalau sudah berterusan menjadi dosa besar maknanya. Maka ada yang kecil, ada yang besar. Yang besar itu apa? Yang besar itu banyaklah, minum arak, judi, zina dan seumpamanya. Itu dosa besar. Tapi ada satu lagi dosa-dosa batin. Ulama menyatakan bahawa dosa batin itu termasuk dosa besar. Seperti riak dalam amal. Riak dalam amal. Maka riak dalam amal itu dosa kecil, dosa besar. Kata ulama tasawuf termasuk dosa besar. Riak dalam amal. Aku bertaubat kita. Sebab itu orang-orang soleh dia takut walaupun dia ahli ibadat. Bahkan Rasulullah mengajar, lepas sembahyang kamu istighfar. Bukan lepas mencuri dia istighfar. Bukan lepas sebab dosa salah tu istighfar. Lepas sembahyang istighfar. Bermakna apa? Kalau ahli maksiat itu taubat, ahli ibadat juga kena taubat. Banyak ahli maksiat lebih baik pada ahli ibadat. Kenapa? Yang baik itu apabila ahli maksiat itu bertaubat. Yang tidak baik, ahli taat merasa tidak perlu taubat. Maksudnya tidak perlu taubat, maka binasalah ia. Dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa banyaklah maksiat. Bila banyak maksiat, sangatlah loba kamu, sangatlah tamak kamu kepada dunia. Tamak kepada dunia. Bahaya tamak pada dunia. Kenapa? Tamak pada dunia ni yang pertama, mengharap bercita-cita dengan sesuatu yang dia tidak mungkin mencapainya. Saya satu hari nanti mau jadi jutawan. Saya satu hari nanti begini duduk dalam angan-angan sahaja. Bahaya. Nanti yang kedua jadi apa tamak ni? Tamak ini jadi rasa tak cukup dengan apa yang Allah beri. Rasa tak cukup sama dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang Allah beri. Baik dah. Allah dah bagi bagian masing-masing. Tak payah fikirlah korang. Maknanya kita terima apa yang kita dapat. Kita dapat banyak ni lah maknanya. Jangan sedih. Perkara dunia, tengok orang yang lebih bawah. Jangan tengok orang lebih atas. Kerja saya ada lagi besar pada saya. Rasa kira tu. Tengok lebih bawah.
Alhamdulillah saya ada kereta. Orang lain pakai motor saja. Orang pun naik motor, parking motor. Alhamdulillah saya ada motor. Ada lagi orang pakai basikal ni. Orang pun naik basikal. Alhamdulillah ada lagi yang berjalan kaki. Orang jalan kaki tak apa, aku dah teki sikit pun aku ada bas. Besar lagi padamu. Jadi nak beritahu, tengok orang yang lebih bawah. Saya tidak tahu, saya tak tahulah. Ada satu orang hamba Allah. Saya pergi kuliah di Penang. Penang. Jadi setiap kali saya kuliah dia ada. Beliau ini dikatakan bahawa tak suka naik kenderaan. Dia suka jalan kaki. Satu orang pakcik tadi. Dan katanya soleh orang ini. Selalu duduk di masjid. Jadi saya kuliah baca kitab hikam di sana. Lepas pada itu dia kata kita jumpa malam ni lah. Daripada masjid yang saya kuliah tu jauh. Tapi malam itu ada dia. Dia kata dia jalan kaki lah. Saya pun tak bagi tahu saya kuliah di mana. Dia pun tak tanya orang. Dia kata ikut kaki. Ikut kaki. Tengok jumpa kita. Masya Allah. Maknanya kalau kita doa pergi jalan kaki jauh-jauh. Maknanya mesti kena kenderaan. Maka begitu jadilah orang yang bersyukur pada Allah. Allah cukupkan. Dengan apa? Kalau tidak jadi tamu, kita rasa tak cukup. Maknanya. Jadi orang yang tamu pula macam mana? Nanti maknanya Allah sibukkan dia mencari harta yang tak habisan. Kan disebut dalam hadis, kalau ada 2 lembah emas tak cukup, kalau boleh 3 lembah emas. 3 tak cukup, 4 alhaakumut takasur. Maknanya binasa orang yang suka banyak. Ada ke orang pun buat dalil jangan lelaki suka banyak-banyak, alhaakumut takasur. Atau kena ayat tu dah kena, minta maaf. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu yang banyak itu apa? Membanyak-banyakkan harta, tak boleh. Dilarang. Harta yang macam mana? Harta yang lalai. Harta yang menyebabkan lalai. Tak, Sayyidina Abu Bakar tu dia banyak harta. Sayyidina Abu Bakar itu siapa yang nak banyak harta, ikut Sayyidina Abu Bakar. Ikut Sayyidina Abdul Rahman Ibn Auf. Nanti kita dapat pahala lebih pada orang. Tukarkan nilai kepada nilai akhirat. Maknanya. Baik. Lalu dikatakan dalam keadaan macam itu, sangatlah lobamu. Loba apa ni? Tamak. Dan saya cadangkan para jemaah biar jadi tamak belaka. Tamak akhirat. Tamak akhirat bukan tamak dunia. Tamak akhirat. Tamak akhirat itu tamak cari pahala. Alhamdulillah. Tamak mendapat kedudukan lebih di sisi Allah, tak apa. Tamak supaya Allah puji kita, tak apa. Manusia puji tak boleh. Saya buat ni supaya Allah puji saya, tak apa. Tapi saya buat ni biar manusia puji saya, tak boleh. Tamak perkara begitu bagus. Jadi kalau boleh para jemaah biar ada tamak gitu. Mana boleh orang impak banyak ni, saya lebih lagi. Mana boleh orang semayang banyak tu, saya kena lebih lagi. Dia semayang puasa umur ni isteri kami. Saya ini nak puasa lah selang sehari. Kan sedap tengok. Tapi payah nak buat amal begitu. Tapi kalau boleh buat amal, bagus. Belum buat kebaikan. Itu yang sebaiknya. Dan juga keraslah hati kamu. Kamu jadi hati keras. Hati keras tidak mau menerima nasihat nanti dan lalai kepada Allah, dan besarlah lalaimu daripada akhirat, akhirnya kamu banyak lalai kepada akhirat. Maka jadi apa bila banyak lalai? Bila banyak lalai, yang dibawanya dosa lebih banyak daripada pahala. Kita datang tangan kosong, masing-masing datang semua tangan kosong. Kemudian kita bawa masing-masing bekalan. Kalau bawa bekalan baik, alhamdulillah. Tapi kita bimbang takut bawa banyak bekalan yang buruk. Waliyazubillah. Maka macam mana caranya? Pastikan angan-angan kita itu pendek, bukan angan-angan panjang. Ada ulama mengatakan, tidak aku bangun daripada tidur kecuali aku merasakan aku tidak berjumpa lagi besok hari. Maka hari inilah yang aku boleh beribadat sungguh-sungguh. Maka beribadat sungguh-sungguh. Tidur pula. Tidur bangun pagi esok. Esok pula mati. Beramal pula.
Mana tak mati-mati. Lepas tu jadi akhirnya sepatutnya semakin kuat beribadat. Kerana apa? Kerana merasakan bahawa setiap hari semakin hampir kita, umur kita akan berkurangan. Umur kita akan berkurangan. Maknanya orang tengok umur bertambah. Tahun baru ini saya sudah masuk, umur saya 38 contoh. Contohnya tahun baru saya masuk 30. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Kata Tuan Guru Haji Abdullah, guru saya, tidaklah masuk 1 tahun kecuali umur semakin pendek. Makin dekat, semakin dekat. Maknanya. Maka besarlah lalaimu daripada akhirat. Maka hilanglah akhirat. Maka akhirnya bila lalai pada akhirat, akhirnya hilang akhirat. Maka bila hilang akhirat, itu cukup bahaya. Cukup bahaya. Nanti jadi sibuk kita, sibuk mencari dunia siang malam, yang meletihkan. Benda itu akan meletihkan kita. Kemudian rasa tidak ada kepentingan ibadat sudah tidak ada. Bagi mereka tak ada rasa apa dah ibadat ini. Lalulah hidup mengikut hawa nafsu. Siang malam mengikut hawa nafsu, tidak ada lagi amal. Ini musibah yang paling besar. Ini musibah yang ditakuti oleh orang-orang yang saleh. Kami berlindung dengan Allah, kata pengarang kitab kita, berlindung dengan Allah. Jika tiada ada kelebihan Allah, maka apa kelakuan yang terlebih daripada jahat ini? Kalau tidak dengan pertolongan Allah, dengan kelebihan Allah, maka tidak ada amalan yang buruk kecuali melupakan akhirat. Maknanya, jadi alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih daripada hamba-hamba Allah yang banyak-banyak, Allah beri kita suka kepada akhirat, suka kepada mencari bekalan akhirat. Maka kena banyak berdoa biar kekal dalam kebaikan. Sabit qulubana ala dinik wa ta'atik wa husni ibadatik. Ini doa yang Nabi aja baca. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkanlah kami dalam iman. Tetap dalam iman. Rasulullah itu memang sudah tetap imannya. Tak doa pun tak apa kan. Kali itu kan. Tidak, Rasulullah berdoa juga. Menunjuk betapa perlu kita bergantung dengan Allah. Bukan bergantung dengan amal. Kita bergantung dengan amal, rasa sudah baik dah kita. Jangan. Bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah lah yang memberi kebaikan. Allah sudah tetap. Ini sudah ditetapkan semuanya. Siapa jadi ahli syurga, siapa jadi ahli neraka, walaupun tak mati lagi kita. Tapi Allah sudah tahu, kamu ini ahli syurga, kamu ini ahli neraka. Semua sudah diketahui. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau begitu, yang beribadat pun kalau ahli neraka lah. Kalaulah orang itu ahli syurga, yang maksiat pun syurga juga lah. Sudah ditetapkan. Namun kita tidak beramal kerana kita tidak tahu ketetapan Allah. Kemudian walaupun kita ni tak tahu ketetapan Allah, Allah sudah tetap ahli syurga, ahli neraka, tetapi Allah sudah berjanji siapa yang beramal dengan amal saleh dia masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala telah tunjuk jalan nak masuk syurga, jalan ini. Jadi Ashabul Yamin, jalan ni begini. Kamu kena amal saleh, kamu kena buat taat, kamu kena cari takwa dan seumpamanya. Wafat husnul khatimah, dapat nikmat alam barzakh, dapat selamat pada mahsyar, masuk selamat titiah siratal mustaqim, masuk dalam syurga. Ini jalan dia. Dan jalan satu lagi buat maksiat, tidak bertaubat, mati suul khatimah. Waliyadzubillah. Maka azab kubur, azab di pada mahsyar, kemudian azab sampai kepada neraka. Waliyadzubillah. Jadi carilah kita, Allah bagi akal kita, wahadainahun najdain, kami tunjuk kamu dua jalan, jalan baik ikut, jalan buruk tinggalkan. Jadi maknanya jaga-jaga jangan sampai hati kita keras. Dan apa kebinasaan yang terlebih daripada ini? Dan sekalian itu sebab panjang cerita kita. Kenapa membawa kepada kebinasaan?
membawa kepada kebinasaan sebab angan-angan panjang. Angan-angan panjang, buasi lambat lagi mati. Ada kenyataan dia kata tak apa, masa kita sihat-sihat inilah kita buat ikut suka kita, nanti suatu hari nanti kita bertaubat. Ini tipu daya. Kenyataan ini menipu kita. Itu kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua dia kata begini, tak apa, kita ahli maksiat, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tak apa, kita ini buat maksiat-maksiat, kita taubat, Allah terima selalu. Maknanya. Maka ini kenyataan yang tertipu juga. Kenyataan yang tertipu daya maknanya. Ada kenyataan yang ketiga pula. Apa kenyataan yang ketiga? Kenyataan yang ketiga mengatakan bahawa maknanya kita buat amal, kita buat maksiat banyak kita buat maksiat. Tak apa, kalau kita ada anak soleh, kita ada harta, kita infak banyak-banyak, nanti Allah dengan perbuatan kita yang soleh, nanti kita infak banyak, ataupun anak kita soleh, dia boleh selamatkan kita. Ini pun dia, ini semua tipu daya belaka. Baik ada anak soleh ke, apa-apa, masing-masing bawa amal. Bawa amal masing-masing. Kita tak dengar ke firman Allah, yauma yafirru mar'u min akhi. Satu hari nanti lari belaka. Wa ummihi wa abi, lari mak, ayah, anak, semua lari pada kita. Mana isteri kita? Tak ada dah. Tidak ada dah. Kita pun kata awak banyak zikir, saya kan, dia pun tak bagi, semua lari. Kena kedok kita. Suami pun begitu. Ayah, anak begitu. Semuanya lari. Maka yang bawa adalah amalan masing-masing. Amalan masing-masing. Jadi tinggallah kita seorang. Mana lagi harta walidah. Mana anak-anak pun balik juga. Jadi kita akan bersama kita atas muka dunia ini ada tiga. Ada harta bersama kita, ada ahli keluarga, kawan-kawan bersama dengan kita, ada harta, ada makhluk, ada kawan-kawan, dan ada amal. Maknanya, mana yang perlu diperbanyakkan? Harta, orang-orang yang nak baik dengan kita, nak perlu ramai, ataupun amal. Amal perlu banyak. Sebab apa? Harta ditinggalkan. Orang-orang yang kita kasih pun tinggalkan kita. Harta yang ini yang kekal. Apa dia? Amal-amal soleh. Jadi gelapnya kubur. Masa ketika itu datang cahaya tahajud. Sempitnya kubur, datangnya Al-Quran. Meluaskan dia. Meluaskan dia maknanya. Jadi dengan sembahyang, dengan baca Quran, dengan berzikir, dia akan memberi kebaikan kita lepas pada kita mati. Sebab itu kita ini buat benda manfaat. Ada yang manfaat itu dunia sahaja, ada yang manfaat itu dunia akhirat. Carilah manfaat dunia akhirat. Ada yang manfaat akhirat sahaja, ada yang dunia sahaja, ada dunia akhirat. Dunia saja manfaat. Buat kuih manfaat dunia saja. Betul. Maknanya lagi apa? Hias-hias, pokok-pokok bunga. Itu manfaat. Ada manfaat dunia. Ada yang manfaat akhirat. Apa dia manfaat akhirat? Manfaat akhirat zikir. Manfaat akhirat ni zikir. Contohnya kita zikir, baca Quran. Tak ada apa-apa maknanya. Hanya tak nampak baca Quran, zikir. Sekadar baca. Mana bahagiannya? Bahagian akhirat. Ada dunia akhirat. Apa dunia akhirat? Infak. Fisabilillah. Dunia pun kita dapat, rezeki bertambah, akhirat pun dapat. Maknanya. Maka buatlah amalan yang memberi manfaat dekat negeri akhirat. Sebanyak yang mungkin. Maka siapa yang banyak memikirkan akhirat daripada dunia, maknanya dia angan-angan pendek. Sesiapa yang banyak memikirkan dunia daripada akhirat, dia angan-angan panjang. Jadi tengoklah kita ni jangan angan-angan pendek ke angan-angan panjang. Duduk renung sehari-hari banyak cakap buat dunia. Maknanya cakap
Kita beki dapur no, molek lah, rajin dekat tu kan. Kita beki dapur lah, kita beki ni, semangat cakap. Tapi kalau kita beki-beki juga, kita bawa jangan tinggal. Kita tinggal pun, kita tinggal juga. Baik kita buat amal ibadat banyak-banyak. Baik duit beki dapur tu kita buat sedia gini. Yang tidur belum. Tadi semangat tak? Cakap akhirat tidur. Cakap dunia, semangat kita. Nak tahu begitu, angan-angan panjang, angan pendek. Jadi kita baca ni, akhirnya kita boleh tengok. Kita ini termasuk orang yang angan-angan panjang ke angan-angan pendek. Kalau angan-angan panjang, banyak cakap dunia. Angan-angan pendek, banyak ingat akhirat. Maka beruntung bagi sesiapa yang banyak mengingati akhirat daripada dunia. Adapun jika engkau pendekkan cita-citamu, pendek cita-citamu macam mana? Dengan cara kamu cari jalan ingat kematian. Kemudian kamu letak dalam hati kamu bahawa tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan Allah. Maka bila pendek cita-cita kamu, engkau hampirkan daripada dirimu matimu, engkau hampirkan. Maknanya apa? Maknanya kamu mengingatkan bahawa kamu hampir dengan kematian. Maknanya bila hampir kepada kematian tadi, engkau ingat akan hal orang yang semasa engkau. Teringat macam sayang-sayang kita dahulu yang sudah meninggalkan kita. Yang sama-sama meninggal, yang dulu baik sama kita tiba-tiba sudah tidak ada, meninggalkan kita. Dulu pernah kita baik dengan satu orang sahabat. Nama dia dengan nama saya sama saja. Mustafa Belaka. Baik dengan dia. Tapi beberapa hari itu saya teringat ke dia. Kenapa teringat ke dia? Tiba-tiba orang datang. Dia kata, tahu tak sahabat kita? Kenapa? Meninggal dah kemarin dah. Patut teringat sangat ke dia. Dia dah meninggal dah. Umur muda pada kita lagi. Jadi dia kata dalam kitab ini, kamu kena tengok orang-orang. Orang-orang yang kamu ingat, mana ayah kita, kalau ayah sudah tiada lah, mana ibu kita, mana suami kita, mana anak kita, mana abang kita, mana ingat itu kita pun fikir bagaimana keadaan dia. Bagaimana keadaan dia, habis dah dia bawa. Masih ketika itu apa yang dia nak, tak ada apa dah. Kalau dibangkitkan semula, agak-agak dia buat apa? Akan ibadat. Maknanya dia akan buat ibadat, dia akan infak, dia akan sembahyang begitu. Kerana apabila sahaja seorang itu kejam mata, sudah tidak ada lagi amal. Masalah cukup tak cukup, itulah yang kamu bawa. Dan nasib kamu selepas pada kematian mengikut amalan kamu masih kamu hidup. Maka kata ulama, yang hidup itu mati hati. Yang mati itu baru hati terbuka. Baru hati itu. Maka yang hidup itu mati, yang mati itu baru terjaga. Baru terjaga. Jadi kita alhamdulillah Allah memberi kehidupan lagi. Allah memberi kehidupan, maka kehidupan itu yang Allah beri ini, kesibukan kita adalah untuk mencari amal. Mencari amal. Jadi sebab itulah kalau boleh banyak fikir akhirat. Fikir dunia tak habis-habis. Virus ni nanti masuk virus lain pula. Tapi fikir dunia. Mari orang ni, ganti orang ni. Orang lain ni pula. Tak berhati sama kita. Cakap buat dunia gitulah. Kalau jamaah banyak fikir akhirat, saya rasa tak sibuk mana dah fikir dunia. Maknanya bukan suruh tinggalkan dunia, tidak. Tetapi ingat, kita akan bawa amalan kita. Maka tak apalah masing-masing. Kalau kita fikir tak nak sibuk kepada akhirat lebih baik. Kerana apa? Kerana kita tengok orang-orang yang dekat dengan kita, ada yang sihat dan seumpamanya, akhirnya bertemu dengan Allah. Kemudian dikatakan lagi, dan saudara engkau yang adalah mereka itu, mematahkan mereka itu mati. Maknanya kalau dalam kitab itu dia dipotong kehidupannya dengan kematian. Tengah-tengah hidup mati. Tengah-tengah hidup, tengah-tengah sonok, maka mati. Dipatahkan kehidupan mereka dengan kematian. Benda yang paling kita takut apa? Dalam keadaan kita lalai mati.
Dan kadang kita lalai, tengok seronok mati, itu kita takut. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, jaga-jaga maknanya. Kerana apa? Kerana bimbang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Yang tiada sangka mereka itu, dalam keadaan mereka tidak sangka. Tengok dalam keadaan sehat, tengok dalam keadaan tu. Sebab tu kadang-kadang orang Allah beri sakit dulu. Sakit sebagai peringatan. Dengan sakit tu dia ingat. Ingat-ingat. Satu, dengan sakit Allah nak hapuskan dosa-dosa dia. Itu kalau Allah kasih, Allah sakitkan dulu. Sakit, dihapuskan dosanya. Maknanya. Maka tiada disangka mereka itu. Mudah-mudahan halmu, umpama mereka itu, mudah-mudahan itu bukan mudahan, takut boleh jadi hal kamu macam ni. Tengok-tengok seronok mati. Mana mudah-mudahan itu maknanya boleh jadi. Kita kalau masuk mudah-mudahan ini, maknanya mudah-mudahan baik gitu kan. Jadi mudah-mudahan dia kata di sini halmu seumpama hal mereka itu boleh jadi hal kamu macam yang dikata ini. Tengah-tengah seronok mati. Tengah-tengah seronok mati. Itu dia bimbang. Lalu dalam keadaan itu takutlah olehmu, jaga-jaga kamu, wahai nafsu yang kena pedaya, wahai jiwa yang terpedaya. Jiwa yang terpedaya. Dan ingat engkau, wahai nafsu, yang barang yang dikatakan akan dia. Ingat kamu, wahai nafsu, yang sesuai dengan nama nafsu. Apa makna nafsu ini? Tahu tak maksud Allah cipta nafsu? Masa Allah cipta nafsu, Allah Ta'ala tanya kepada nafsu, siapa kamu, siapa aku? Kata nafsu itu, aku, mumu lah. Itu nafsu. Ketika mana ditanya akal, siapa kamu, siapa aku? Akal kata, aku hamba, engkau Tuhan. Maka Allah Ta'ala ambil akal itu diletakkan dalam jasad masih sikat. Allah cipta akal dulu sebelum jasad. Allah cipta nafsu dulu baru jasad. Jadi Allah Ta'ala tanya nafsu, kenal ada aku siapa? Gitu gambaran. Siapa aku, siapa kamu? Aku mumu. Akhirnya nafsu itu dibakar. Lepas kena bakar, tanya lagi. Maknanya siapa kamu? Maka aku kamu. Kau jawab. Akhirnya nafsu itu ditahan, dilaparkan nafsu itu. Baru kalau kata ulama, siapa yang banyak lapar, nafsu kalah. Siapa yang banyak lapar, kita banyak kenyang. Kita banyak kenyang, sehat-sehat belaka. Banyak kenyang. Maknanya, maka dikatakan bahawa takutlah oleh kamu, wahai nafsu yang kena terpedaya. Wahai nafsu yang terpedaya, dan ingatlah, dan ingat engkau, wahai nafsu, barang yang dikatakan akan dia. Wahai nafsu, ingat kamu apa yang dikata tadi. Jangan kamu terpedaya. Dan pendekkanlah angan-angan kamu. Dan cari bekalan sebanyak-banyak. Supaya nafsu kita ini tuntut kepada kebaikan. Boleh tak nak membuang nafsu? Tak boleh. Nafsu tetap ada sampai mati. Tapi pastikan sama ada kamu tunggang dia ataupun dia tunggang kamu. Kalau kamu itu menjaga nafsu ikut perintah kamu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita menjadi tunggangan nafsu. Waliyatubillah. Wattaba'a hawahu. Wattaba'an, mengikut dia akan hawa nafsunya. Itu bahaya. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala pelihara kita, dan kita mohon pada Allah agar Allah tidak wafatkan kita kecuali mendapat husnul khatimah. Dan kita doakan kepada Allah agar orang-orang yang pernah hati ke sini tapi dia telah mendahului kita, andai kata engkau memberi pahala kepada kami, ya Allah, sampaikan pahala kami kepada mereka. Kerana mereka pernah berkumpul di sini, kami juga mahu berkumpul dengannya di dalam syurga. Ya wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma rizna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha
وذكرنا بالخوف قبل هجوم خطراتها ومن التفكر في طرائقها وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه والطمع لما هو بضدها اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه واحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل زمان والمكان اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهل أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.